Okay, hai. Uh, ini adalah video pertama aku. So, kepada korang, enjoy dengan video yang aku buat ni. So, untuk video yang pertama ni, aku dan ayah aku hari Isnin hari tu dalam 5 hari bulan 2 tahun 2024. So, kita orang ada pergi ke satu pulau dekat Melaka, iaitu Pulau Besar. Pulau ni aku aku tak pernah pergi lah, aku tak pernah pergi. So ini first time aku pergi. So ayah aku dia dah pernah pergi ya dulu masa dia zaman-zaman kerja muda dulu. Dia ada kursus kat sana. So environment dekat yang dulu dia pergi dengan sekarang memang jauh berbeza. So dia pun tak expect benda tu berubah. Terlampau banyak benda yang berubah. Okay, seperti apa yang kita tahu, Pulau Besar ni adalah Pulau Keramat, and then dia adalah pulau yang banyak orang melakukan benda-benda yang tak elok lah, benda yang tak baik lah daripada segi agama kan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok perjalanan aku pergi ke Pulau Besar. Okay, roll it! Ini kebut. Ambil ni. Untuk balik. Itu simpan untuk balik. Satu minit. Dia buat kemah, dia siapkan kemah. Pokok ni entah berapa ratusan tahun ke. Waalaikumsalam. Tuan. Apa khabar? Baik. Anda berjaga mengamalkan dakwah sini, mengamalkan Islam sini. Itu ada depan Taifin. Sesmail, Kuala Surau ke-18. Mengamalkan dakwah sini.
Ada juga orang buang-buang duit. RM1. Duit kertas buat ada buat. Kau nak rasa Dia memang dia lah. Apa tak ada pula. Betul lah. Bayar dia gendang bawah dia tu ni. Tahu dia tahu. Sebuah padang golf yang dibina oleh seseorang di sini tidak berhasil. Di sana ialah makam Nenek Kebayan. Untuk pengetahuan, inilah dia makam Nenek Kebayan. Okay, so kita dah sampai dekat makam Nenek Kebayan. Dan juga aku dimaklumkan ada setengah pihak yang menyatakan makam dekat sini adalah makam seorang khatib. Seorang khatib lah. Mana satu aku pun tak pasti sebab dekat sini pun tak ada tersediakan info ataupun kajian lah kita. So kita sebagai orang awam yang datang sini untuk mengetahui lebih lanjut tak ada info. So tak tahu mana satu. Kita pergi situ, di situ ada perigi. Hole 14 tu. Lubang ke-14 padang golf ada perigi. Ini ya perigi yang Nenek Kebayan. Jadi ceritanya pula orang kata kalau pergi ke perigi ni, lepas tu ada niat apa-apa ke, kocak-kocak, godak-godak, mungkin boleh dapat batu cincin lah, keris lama lah, duit lama lah. Tapi itu cerita orang kan. Memang ramai yang terlibat dengan perkara khurafat dan syirik, tapi bukan semua. Yang ada cuma nak melihat sejarah dia dan bertafakur. Yang ada pula memang dia
ada hajat apa-apa, jadi bila kita datang tempat macam ni pun makhluk-makhluk halus pun banyak juga kan. Jadi macam-macam lah dia punya cerita dia. Nenek murnian. Di sinilah kubur Nenek Kebayan atau dikenali sebagai kubur Nenek Fatimah yang menjadi tempat untuk meminta restu. Di sebelah kubur tersebut ialah sebuah perigi ataupun dipanggil tempayan pecah, merupakan tempat keramat. Kewujudan tempayan pecah ini berkait rapat dengan peristiwa Nenek Kebayan. Okay, so kalau kita boleh tengok yang tempat tadi tu, ada setengah info yang menyatakan itu adalah makam Nenek Kebayan, dan juga ada yang menyatakan itu adalah makam seorang katib. Okay, nama katib kalau tak silap akulah Ismail. Okay, so korang boleh komen kalau aku salah lah dengan info ni. So ada yang cakap ini makam Nenek Kebayan, ada yang cakap ini makam seorang katib yang bernama Katib Ismail. Dan juga korang boleh tengok sumber yang aku dapat dekat YouTube. Dekat situ ada orang panggil perigi Nenek Kebayan ataupun perigi tempayan pecah. Tapi bila aku pergi lalu kat situ memang tak nampak. Dan aku pun tak perasan lah benda tu. Bukan tak perasan apa, memang tak ada benda tu. So bermaksud benda tu dah dikambus. Perigi tu ataupun tempayan tu telah pun dikambus. Okey, sekarang ni kita menuju ke Gua Yunus. Weh, siapa nak bawa tu? Sepatutnya kita nak ke Gua Yunus, kita perlu ikut di tepi-tepi bukit, dekat tepi-tepi lereng tu kan, dekat-dekat dengan gigi pesisiran pantai tu. Cuma mungkin kami dah silap lah. So cuma kami silap, kami mengikut jalan mendaki ataupun jalan lebih ke dalam, bukan laluan di tepi. So kita tak ikut kat tepi lah. So kita masuk lagi dalam, lebih dalam, mendaki dan mendaki sampai penat kan. So banyak video dia untuk mendaki ni banyak. So aku cut lah. Wah, batu dia ni macam terowong. Dan akhirnya kita sampai di satu tanah lapang. Dan dekat situ je, dah tak ada punca nak ke depan ke kiri ke kanan ke. Tak ada laluan lagi dah. Dia mati kat situ. So kita tak berjaya lah. And then seterusnya, bila tak dapat jalan nak ke Gua Yunus, kita terus turun balik. And then kita pergi ke makam Sultan Arifin lah. So dekat sini ada makam 7 beradik. Oh, 2, 4, 5, 6, 7 lah ya. Okay. Ada 5 dekat sini Ada 5 beradik. makam. 5, 6, 7.
Time tu ada 2 lagi. Yang ni tak tahu siapa. Ini pun tak tahu siapa. Oh, sini ada lagi. Ini makam siapa? Ini orang semua lama ni. Orang-orang yang pernah duduk sini lah. Ya. Orang lama. Oh, you baru 1 bulan sini, you sudah tahu ah. Ni lah dah bagi tahu semua dia. Banyak wangi lah sini. Ya, ni memang ada tu wangi apa dia ada apa dia kata okey. Bukan ada kata okey. Wangi kerana apa wangi? Baru tak barulah 1983 mah. Barulah juga 83 lepas merdeka. Ya. Wangi sudah hilang kan? Hmm. Itulah dia terima juga. Oh. So dekat sini ada kekeliruan lah. So yang dekat mula-mula tadi ada 5 makam, and then bila dekat sebelah tadi, dekat sebelah sana tu pula ada 4 makam, 5 makam macam tu lah. Ada makam baru, and then ada makam yang 1983 macam tu. Sebenarnya makam 7 beradik bukan di situ sebenarnya tempat asal dia. Dia tempat lain. Tempat yang menuju nak ke hutan tu ada tanah lapang kat situ. Tapi apa yang difahamkan, diorang pihak yang berwajib telah tak tahulah dah korek ke dipindah ke situ ke, tak tahu sebab apa diorang letak kat situ, tapi diorang tak tanda pun, diorang tak ada letak signboard yang menyatakan itu adalah makam 7 beradik. Okey, so itu makam Sultan Arifin. Abang kepada Sultan Arifin, isteri dia adalah Sharifah Rozia. Okay, so sekarang ni kita berada dekat makam Sharifah Rozia. Nisan di kepala dia adalah nisan berbatu Aceh, manakala dekat sini pula adalah batu kubur yang lama lah, batu asal lah. So kalau makam-makam lain dijadikan seperti makam Sharifah Rozia ni, okay, bertembok, bertutup, berpagar. So ada info-info, ada signboard info. So lebih memudahkan kita lah, dan ini adalah miliki beliau. So habis je kat situ, aku terus jalan-jalan, tengok pemandangan, cuba try rekod dengan baik kan. So dekat sini adalah binaan baru, jambatan. So dekat sini kalau nak shoot pengantin pun aku rasa cantik lah. Sebab sini banyak sangat spot kalau nak shoot pengantin outdoor. Memang banyak lah tempat dia. Banyak tempat yang cantik kat sini, banyak angle lah. So mana tahu ada rezeki nanti boleh shoot pengantin dekat sini kan. Sebab habis
Alun rasa dulu masa saya datang benda ni bertembok je. Seterusnya ini adalah makam Tok Putih. Apa yang aku difahamkan, Tok Putih ni adalah seorang yang buka ataupun penduduk pertama di Pulau Besar. Dia yang membuka Pulau Besar bersama dengan saudaranya ataupun adiknya Tok Janggut. Tapi bila tengok pada channel YouTube lain, dah lain pula info dia. Bila tanya orang lain pula info dia. So bercanggah. So tak tahu ini sejarah dia macam mana, orang ni asal daripada mana, apa semua kita tak tahulah. So signboard pun tak ada, dia punya makam pun dah diruntuhkan. So kalau korang nak tengok makam dia dulu macam mana, tengok ni. Iaitu makam Tok Putih dan Tok Janggut. Semua makam-makam utama yang terletak di Pulau Besar dilihat bersaiz panjang dan melebihi ukuran tinggi manusia biasa. Okay, so tadi itu adalah makam Tok Putih. Sekarang ni kita nak pergi ke makam Tok Janggut. So ini adalah keadaan terkini, keadaan yang terbaru di kawasan makam Tok Janggut. Jom kita tengok. Sorry. Manakala makam Tok Janggut dipercayai beliau berasal dari Aceh dan datang ke Pulau Besar bersama kawannya iaitu Panglima Lidah Hitam. Beliau telah mengembangkan ilmu persilatannya di sini dan ramai yang menuntut ilmu persilatan dengan beliau. Pengetahuan ini adalah kubur yang lama. Kalau diikutkan dari zaman Portugis dulu. Ini adalah kubur Tok Janggut. Sekarang kita bacakan signboard yang baru. Signboard ni baru dibina, baru diletakkan, dan kesan simennya pun masih belum dicat. Pandang baik-baik, dengar baik-baik. Itu kemuskilan yang ayah sampaikan. Okey, sekarang ni korang nampak tak perbezaan pada tahun 2015 dengan pada tahun 2019? Keadaan makam tu berbeza sangat. Pada 2015 makam tu berwarna hijau and then tak berapa nak tinggi sangat. Mungkin dia punya tembok tu tak tinggi. Tapi pada tahun 2019 tembok dia dah berubah warna, berwarna merah. And then lebih nampak lebih gah, lebih kuat dia punya makam. Tapi bila aku pergi, hancur, lebur. Makam dia dihapuskan. Okey, so itu dia sedikit sebanyak perjalanan aku ke Pulau Besar sama ayah aku. Okey. So sumber daripada YouTube yang kita tengok mungkin pada tahun 2008, 2015, 2019. Keadaan dia dah berbeza. Keadaan dia dah berbeza pada tahun 2024 ni.
So sayanglah pada generasi yang akan datang, mereka tak tahu sebenarnya pulau besar ni adalah pulau para wali ataupun banyak pedagang-pedagang yang dulu singgah sebentar untuk mencari bahan makanan, kayu, air ataupun sebagai tempat rehat diorang selepas diorang dah belayar seberapa lama, and then diorang berhenti sekejap dekat pulau besar ni, and then diorang terus pergi ke Kota Melaka. Okay, fungsi pulau besar itulah dia. Pedagang-pedagang ni macam RNR lah kan, macam RNR lah. Tapi yang pasti fungsi pulau besar ni mungkin dulu sebagai RNR lah, sebelum nak ke destinasi yang sepatutnya, iaitu Kota Melaka. Dan ni tak tahu mana dah. Okay, so setakat ni saja video perjalanan aku dekat Pulau Besar ni. InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin kita akan kembali ke Pulau Besar ni, sebab banyak sangat tempat yang kita tak pergi. Mungkin kita perlukan seorang yang tahu selok-belok Pulau Besar ni untuk kita teroka. Okay, so sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.